Selamat petang dan salam sejahtera kepada Dr. Nazir dan juga rekan-rekan seperjuangan. Pada petang ini kami akan membentangkan hasil kerja kumpulan kami, dan sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Suzy Lijinus, merupakan pembentang pertama. Seterusnya Marcella Maison dan juga Asma Antakin. Ini merupakan ahli di dalam kumpulan kami. Dan ini merupakan tajuk soalan tugasan, yaitu kurikulum standar sekolah rendah adalah kurikulum yang mampu memenuhi keperluan murid-murid dengan gaya dan kebolehan pembelajaran yang berbeza antara satu sama lain. Bincangkan. Oke, pengenalan. Kurikulum adalah rancangan pendidikan yang sentiasa mengalami perubahan. Dalam konteks pendidikan di Malaysia, rancangan dan pembentukan kurikulum khusus KSSR, yaitu kurikulum standar sekolah rendah, didasari oleh falsafah dan matlamat pendidikan negara yang menentukan arah haluan, asas dan sumber inspirasi kepada usaha dan rancangan dalam bidang pendidikan. Malaysia memerlukan suatu kurikulum yang kemas dan sesuai untuk mewujudkan sistem pendidikan yang dinamik selaras dengan cita-cita dan kehendak negara. Seterusnya, penekanan komponen dalam kurikulum termasuk kandungan kurikulum, objektif kurikulum, aktiviti pengajaran dan pembelajaran, dan proses penilaian kurikulum. Akhir sekali, kepelbagaian gaya pengajaran dan pembelajaran yang berbeza adalah sangat penting untuk memenuhi keperluan murid dan melahirkan murid yang berkebolehan dan mampu berdaya saing sama ada di dalam atau luar negara. Menurut Samsudin 2020, gaya pembelajaran merupakan satu pendekatan untuk mengetahui cara seseorang memahami dan menerima sesuatu maklumat yang baru. Seterusnya, definisi gaya pembelajaran. Gaya pembelajaran didefinisikan sebagai cara seseorang menerima pembelajaran yang dipelajari dengan lebih mudah melalui pemahaman kendiri, yaitu melalui pemahaman seorang murid itu. Seterusnya, gaya pembelajaran juga merujuk kepada corak seseorang belajar secara teratur, yaitu cara seseorang itu belajar, bagaimana dia mengatur pembelajaran dia, serta maklumat yang diterima oleh otak melalui 3 aliran, yaitu tingkah laku, yaitu perilaku melalui penglihatan, pendengaran, dan juga sentuhan. Manakala dalam proses pembelajaran terdapat beberapa istilah atau makna, yaitu menurut Nurlina, pendekatan pembelajaran, strategi pembelajaran, taktik pembelajaran, dan model pembelajaran. Seterusnya, gaya pembelajaran adalah cara yang teratur untuk bertindak dan menggunakan rangsangan dalam konteks pembelajaran, menurut Siddiq dan Hasan 2021. Dan menurutnya lagi, gaya pembelajaran merujuk kepada cara atau style pembelajaran individu. Seterusnya, kepentingan gaya pembelajaran. Ia juga dapat memupuk minat dan tumpuan murid terhadap pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Ia juga membantu seseorang untuk mengetahui cara belajar yang lebih mudah difahami dan dipelajari. Dan seterusnya, membantu individu dalam mencapai aktiviti yang cemerlang, membantu guru dalam menyelesaikan masalah pembelajaran murid dengan mengambil kira tahap penguasaan, perkembangan, latar belakang, dan minat murid itu sendiri, menurut Tar dan Mahmud 2021. Dan menurut Osman, Sarudin, dan Ridzuan 2021, ia juga meningkatkan motivasi, minat dan motivasi murid dalam mempelajari sesuatu pelajaran baru yang lebih berkesan dan membolehkan mereka memahami proses gaya belajar. Seterusnya adalah teori dan model gaya pembelajaran. Yang pertama yaitu teori gaya pembelajaran. Menurut Albert Bandura 1925, proses pembelajaran melalui peniruan atau permodelan adalah melalui proses peniruan tingkah laku yang ditunjukkan atau ditonjolkan oleh model melalui proses pemerhatian. Sebagai contoh, model itu sendiri adalah guru itu sendiri adalah menjadi model, role model kepada kanak-kanak. Bagaimana guru itu bertindak dan murid akan meniru tingkah laku yang positif. Oke, seterusnya menurut Kolab 1984, pembelajaran dianggap sebagai proses yang holistik dan tidak ada titik hujungnya. Maksudnya, pembelajaran ini tidak ada akhirnya, sentiasa belajar, menurut Yahya dan Majid 1984. Oke, seterusnya model gaya pembelajaran.
Menurut model Barbie 1987, belajar melihat kepada 3 mode, yaitu persepsi indera, yaitu dari aspek visual, auditory, dan kinestetik, yaitu kecergasan seseorang itu. Oke. Dan seterusnya, menurut Gracia dan Richman 1996, pelajar hanya perlu sahaja. Di dalam Jurnal Osman Sarudin dan Rizwan 2021. Oke, sampai di sini sahaja pembentangan saya, dan seterusnya kawan saya akan bentang part yang selanjutnya. Terima kasih. Kepada Dr. Nazir, saya pembentang kedua, nama saya Marcella binti Maison. Saya akan meneruskan pembentangan yaitu model gaya pembelajaran. Model yang saya telah dapat ialah yang pertama, Dun and Dun tahun 1979. Ia merujuk kepada persekitaran, fisikal, sosiologi, emosi, dan psikologi. Manakala model Honey and Mumford pada tahun 1984 merupakan model yang merujuk kepada aktivis, reflektif, teoris, dan pragmatis. Dan model gaya pembelajaran Kolb pada tahun 1992 merujuk kepada konkret dan refleksif, abstrak dan refleksi, abstrak dan aktif, konkret dan aktif. Seterusnya ialah faktor-faktor gaya pembelajaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi gaya pembelajaran ada 5. Yang pertama ialah rangsangan fisiologi, yang kedua rangsangan sosial, ketiga rangsangan emosi, keempat rangsangan persekitaran, dan kelima rangsangan psikologi. Seterusnya ialah jenis-jenis gaya pembelajaran. Antara jenis-jenis gaya pembelajaran ialah yang pertama auditory, yaitu gaya pembelajaran merujuk kepada pendengaran, di mana ia berbentuk analogi, berbentuk cerita, lisan, dan penerangan. Jenis-jenis gaya pembelajaran yang kedua ialah visual, yaitu penglihatan, merujuk kepada gambar, carta, peta, graf, dan jadwal. Dan seterusnya ialah kinestetik. Kinestetik ialah jenis gaya pembelajaran yang berdasarkan pergerakan dan merujuk kepada pengalaman dan mengambil bahagian secara fizikal, yaitu lebih kepada hands-on dan membuat sendiri aktiviti tersebut. Terusnya saya serahkan kepada rakan saya untuk membentang. Selamat petang kepada Dr. Nasir. Saya pembentang ketiga Asma Antakin. Seterusnya bahagian saya. Kebolehan pembelajaran murid yang berbeza antara satu sama lain. KSSR bertujuan untuk memberikan panduan dan sasaran pembelajaran yang sama untuk semua murid. Namun kenyataannya setiap murid memiliki kebolehan dan keperluan pembelajaran yang berbeza antara satu sama lain. Oleh itu, penting bagi guru dan pengajar untuk mengambil kira perbezaan kebolehan pembelajaran setiap murid dan menyediakan pendekatan pembelajaran yang sesuai untuk setiap individu. Sebagai contoh, jika seseorang murid memiliki kebolehan pembelajaran yang lebih tinggi dalam matematik, guru boleh memberikan tugas atau aktiviti yang lebih mencabar dalam subjek tersebut. Sementara murid yang memerlukan bantuan dalam bidang bahasa, boleh diberikan sokongan tambahan dalam pembelajaran bahasa. Guru juga boleh mengadaptasi teknik pengajaran seperti penggunaan visual, audio, atau kognitif untuk membolehkan setiap murid memahami dan belajar dengan lebih baik. Seterusnya, cadangan penambahbaikan dalam KSSR. Yang pertama yaitu menambahkan kurikulum berasaskan kemahiran, meningkatkan kurikulum STEM, meningkatkan pada pembelajaran visual dan kreatif, memperkukuhkan pembelajaran holistik, dan kajian oleh Somasundram dan Mahmud tahun 2017
Mencadangkan pembelajaran kooperatif sebagai alternatif mesti digunakan bagi membolehkan para pelajar memahami topik diajar serta menguasai kandungan dalam mata pelajaran dengan lebih berkesan. Yang keenam adalah penekanan pada kemahiran berpikir aras tinggi, KEBAT, yaitu melalui pemberian aktiviti yang menekankan pada pemikiran kritis, kreativiti, dan analisis pelajar akan dapat meningkatkan kemahiran berpikir mereka. Ini akan membantu mereka dalam memahami isu-isu yang lebih kompleks dan menyelesaikan penyelesaian yang lebih inovatif. Yang ketujuh, penekanan pada kemahiran berbahasa. Pelajar perlu diberikan lebih banyak peluang untuk berkomunikasi dan menulis dalam bahasa Melayu. Ini termasuk juga memperkenalkan kelas-kelas bahasa Inggris yang lebih interaktif dan terarah pada hasil. Dan yang terakhir, integrasi teknologi dalam dunia yang semakin bergantung pada teknologi. Penting bagi pelajar untuk mendapatkan kemahiran teknologi yang kukuh. Kurikulum haruslah mengandungi elemen-elemen seperti pemahaman teknologi dan penggunaan perisian dan aplikasi dalam pembelajaran dan kerja dalam kehidupan seharian. Sebagai kesimpulan, kurikulum standar sekolah rendah adalah satu panduan dan sasaran pembelajaran yang penting dalam pendidikan. Namun, penting juga guru dan pengajar untuk mengambil kira perbedaan kebolehan dan keperluan pembelajaran setiap murid dan mengadaptasi teknik pengajaran dan pendekatan pembelajaran yang sesuai untuk memenuhi keperluan pembelajaran individu setiap murid. Ini antara rujukan yang kami dapat dalam kajian kami. Sekian dan terima kasih dari kumpulan kami.